Okey, kita kembali semula untuk sesi yang ni mengenai apakah tindakan anda sebagai pelanggan bank untuk opt atau tidak opt, untuk pilih atau tidak pilih moratorium. Pertama, contoh, sekiranya bank anda dia memang auto opt, anda tidak perlu buat apa-apa sekiranya memang anda nak pilih moratorium. Duduk diam je lah. Tetapi kalau yang bank yang perlukan anda confirm untuk anda pilih, dia bukan auto opt. Contoh bank rakyat ya. Bank rakyat yang saya fahamkan, dia ada e-form untuk anda isi untuk confirm anda memang nak pilih moratorium. Ia dibuka sehingga 29 Mei ni. Mana kalau bank rakyat tak terima apa-apa daripada anda, maka dianggap anda tidak mahu moratorium. Jadi anda mesti pastikan bayar ya tiap-tiap bulan. Dan saya perlu ingatkan anda semua untuk high purchase ya, yang mana berdasarkan High Purchase Act 1967. Dia bukan 3 bulan, 4 bulan tak bayar baru bank ambil tindakan, tak. Untuk high purchase, memang follow High Purchase Act 1967. Yang mana jika anda tertunggak selama 2 bulan 21 hari, bank akan mengeluarkan notis bahawa bank ada intention untuk repossess atau merampas kenderaan anda tersebut. Perlu careful dengan high purchase. Bank tak perlu ambil court order. Okey, dia memang dia follow je High Purchase Act tu, dia just hantar RO. Okey, melalui dia punya repossessor panel dia, and then repossessor akan repo lah kenderaan anda. Okey, minta jauh lah ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau rasa-rasa macam tak sure lah boleh bayar ke tidak 6 bulan, jadi anda rasanya patut ambil lah moratorium. Tapi check ya, bank mana bank anda tu. Dan tengok dia punya requirement. Pergi ke website masing-masing. Dan bagi yang tak anda moratorium dalam kes contohnya customer Maybank, anda perlu ke website Maybank dan anda kena pergi klik tempat kolom tu lah. Okey, untuk anda beritahu anda tak nak moratorium. Anda perlu lakukanlah. Maknanya bukan kata kita duduk saja, taklah. Depending on the bank lah ya. Bank punya requirements. Lepas tu, siapakah yang layak? Siapa yang layak? Pertama, hanya akaun yang tidak ada tunggakan atau arrears melebihi 90 hari. Mana below 90 days ataupun 2 bulan. Maknanya 2 bulan you in arrears, you masih layak. Yang saya fahamkan tak payah bayar yang 2 bulan tu. Tapi dalam secret you, dia akan keluarlah 2 bulan sepanjang 6 bulan tersebut. Mana dia tak kira, ialah you default for 2 months tapi bukan ada non-performing lah. Dia panggil delinquent. Tak elok lah juga. Kalau tak bayar sebulan pun tu pun dah tak elok. Dia melambangkan karakter you. Yang ni yang kita boleh tengok dalam Secret Report. Secret Report Bank Negara. Apa itu Secret? Dia adalah Central Credit Reference Information System ya. Yang mana semua institusi kewangan di Malaysia, okey, yang participate dia akan key in data you all dalam tu. Semua orang tahulah. Bank-bank tahulah bila ada minta pembayaran baru ataupun bank buat semakan tentang you punya facility. Okay, so that bank akan access pada secrets tersebut. Okay, satu, arrears tidak boleh melebihi 90 hari. Satu lagi, you punya pembiayaan atau pinjaman tu dalam denomination Malaysia ringgit, dalam RM. Dia bukan foreign currency. Jadi akaun foreign currency walaupun you warga negara Malaysia tidak boleh. Dia hanya ringgit Malaysia sahaja. Lepas tu, tempoh yang diberi moratorium ni maksud dia penangguhan, deferment. Bukan tak payah bayar, kena bayar. Bukan tak payah bayar interest, kena bayar. Faedah atau keuntungan selama 6 bulan tu masih kena bayar. Cuma bayarnya, you boleh opt untuk bayar selepas pada tempoh asal pembiayaan ataupun pinjaman anda. Macam kes yang saya beritahu lah, 5 tahun, makna you bayar selepas tempoh 5 tahun tu bayar sama je juga kalau dia adalah berdasarkan kadar tetap. Macam mana ya, you 4 bulan arrears, tak layak tu.
pasal melebihi 90 hari kan. Jadi pergilah berbincang dengan bank. Mungkin bank boleh bagi you moratorium dengan syarat you kena bayar 4 bulan arrears tersebut, ataupun sekurang-kurangnya 2 bulan lah to make it below that 90 days. Ini terpulang pada bank-bank masing-masing lah ya. Dan bagaimana ya kalau you ada SI, you nak opt untuk moratorium. Contoh kalau you customer Maybank, pasal Maybank Auto, dan katalah you ada account dekat Maybank yang you gunakan untuk standing instruction. Standing instruction ni makna arahan tetap. You tak payahlah macam kena bayar bulan-bulan ikut account pinjaman you tak. Cuma kena make sure ada duit yang cukup lah dalam account tu, so that bank boleh potong untuk you punya monthly installment. So macam mana kalau SI you di bank lain? Katalah account pembiayaan atau pinjaman di Maybank. Okay, loan you di Maybank, tapi account you, account saving ke current account you di CIMB. You ber-SI daripada CIMB. Jadi you kena notify CIMB lah. You just beritahu you nak stop for a while for 6 months because of moratorium. Nanti you continue balik. Ingat tu kena continue balik untuk SI. Lepas tu macam mana pula yang salary at source? Salary deduction at source maksud dia bayaran setiap bulan tu dipotong gaji. Contohnya pembiayaan bank rakyat. Bank rakyat ni biasa dia akan potong melalui Biro Angkasa. Okey, yang mana dia akan link dengan majikan masing-masing untuk potong daripada salary you all. Yang ni pun kena notify sama ada majikan ataupun pada Biro Angkasa, itu terpulang lah kepada arrangement masing-masing ya. Yang itu yang untuk yang kalau you nak opt lah kan, mana you nak stop SI. And then katalah macam mana pula seterusnya nak bayar nanti lipat lepas tamat tempoh asal pembayaan. Yang katalah dah tamat 5 tahun, nak start bayar moratorium yang 6 bulan ni macam mana? Ada duit ke tak? Jadi nasihat saya, bagi yang ada duit tu senang. Dia simpan je duit tu, jangan tengok. Jangan ambil. Okay, buat lupa gitu. You kena ada disiplin lah, disiplin diri. Jangan touch duit tu. Jangan kata, tak apalah ambil dulu lah, nanti kita ganti. Biasanya tak berganti lah. Ataupun bagi yang tiada pendapatan tetap, saya sarankan kena ada disiplin untuk menabung. Save macam-macam mana pun you kena buat for saving untuk bayar yang 6 bulan ni. Kalau tidak, kalau you fail kan untuk bayar, you mungkin jadi non-performing customers lah. So sayang lah, dah peringkat dah nak habis, dah nak akhir pembayaran tapi you tak boleh bayar. Jadi kena ada disiplin lah, kena bayar. Ada juga yang tanya, kalau macam tu kita ambil je lah moratorium walaupun kita mampu. Bagi saya lah, kalau kita nak labur pada waktu sekarang katalah ada you nak labur lah pada satu-satu portfolio. Portfolio sekarang semua affected by PKP. Semua affected. Dan saya percaya ia adalah impact negatif kepada semua perniagaan. Apabila banyak perniagaan yang rugi atau kurang untung, maka ia akan membabitkan pulangan kepada pelaburan anda. Adakah berbaloi atau tidak? Satu lagi, bagi saya jadilah rakyat Malaysia yang prihatin lah untuk membantu negara kita. Pasal apa tau? Bila bank involved dalam moratorium ni selama 6 bulan, mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga berbilion-bilion ringgit kerugian untuk satu-satu bank yang terlibat. Untuk bank-bank yang disenaraikan di Bursa Malaysia, kebanyakan bank-bank ini, dia punya pelabur-pelabur terbesar adalah daripada KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, daripada Permodalan Nasional Berhad, PMB, dan juga daripada Khazanah Nasional Berhad. Jadi, duit siapa? Itu tak ambil KWSP, duit siapa? Duit kita. Apabila bank rugi, so that dia punya shareholders untung ke tidak? Mungkin dividen sikit atau tidak ada langsung. Jadi benda-benda macam ni bagi saya dia bukan untuk kita suka ambil moratorium. Bagi saya moratorium untuk mereka yang betul-betul memerlukan. Dan yang tidak perlukan moratorium, saya rasa sama-samalah kita jangan ambil moratorium. Bagi yang mereka yang opt untuk moratorium, sama ada memang mereka terpaksa ambil. Jadi yang terpaksa ambil tu ambil. Ataupun saja nak ambil pasal nampak peluang pelaburan, itu adalah individu masing-masing. Apa yang saya nak sentuhkan di sini, setakat ini saya tidak terjumpa atau saya miss that part, mana-mana pihak yang berbincang atau raise up tentang isu insurance coverage ataupun takaful coverage untuk 6 bulan yang ditambah daripada tenor yang asal. Siapa nak bayar premium? Ada premium tambahan atau tidak? Kita bincang dalam sesi seterusnya.
Terima kasih.